Okay. Okay. Take one. Okay, hari ni aku nak cakap pasal asas fotografi yang paling penting sekali, iaitu macam mana nak control kamera kau dalam mode manual. Bila kita cakap pasal mode manual ni, maknanya kau kena control ISO, shutter speed dan juga aperture. Okay, ISO, shutter speed dengan aperture ni tujuan dia adalah cuma untuk kau control berapa banyak cahaya yang masuk dalam kamera kau dan bagaimana cara dia masuk. Sebab akhirnya fungsi kamera ni adalah untuk menyerap cahaya ataupun capture the light. Tak kira lah kau pakai kamera filem ke, kamera digital ke, ianya tetap sama. Dan kalau kau seorang wedding photographer, kau tak nak miss momen-momen tu semata-mata sebab kau sibuk nak cari setting apa yang kau nak pakai kat kamera kau. So kau kena confident dan benda tu kena sentiasa ada dalam kepala kau. Tanpa perlu fikir pun, benda tu macam naturally je kau boleh adjust, betulkan, ikut setting yang bersesuaian. Okay, mula-mula aku nak cakap pasal ISO. ISO ialah sensitivity sensor kau dengan cahaya. Lagi tinggi nombor ISO tu, lagi sensitif sensor tu kepada cahaya. So sensor tu ialah benda lah ni. Ni yang kotak ni. So makin tinggi nombor dia, makin sensitif dia dengan cahaya. So bila dia makin sensitif dengan cahaya, bila kau naikkan nombor dia, maknanya gambar kau akan jadi lebih terang lah. So bila kau kurangkan, gambar dia akan jadi lagi gelap lah. Satu benda pasal ISO ni, bila kau lagi makin tinggi nombor dia, gambar tu akan jadi lebih banyak noise. Noise ni ialah macam bintik-bintik hitam dekat gambar. So gambar tu jadi tak berapa clean. So ada certain kamera yang boleh tahan ISO sampai 20,000, 40,000. Ada certain kamera yang boleh tahan sampai 1,600 je. Ada juga yang sampai 800 je dia boleh tahan. Boleh tahan kat sini maksud dia macam gambar tu kira usable lah. Kira kalau lebih daripada tu, dia tak berapa usable. Sebab tu kalau nak beli kamera, kau kena tengok macam ISO dia boleh sampai mana. So kalau ISO dia macam gambar 500 sampai boleh 500,000, maknanya macam maybe macam 10,000, 20,000 punya ISO dia boleh tahan lagi lah. So tu kamera yang bagus lah. Sebab kebanyakan masa macam aku kebanyakannya aku adjust ISO je, aperture biasanya aku fix, shutter pun aku fix, melainkan ada certain condition yang aku tahu bila aku nak naikkan, tapi kebanyakan masa aku cuma adjust ISO je. Okey, seterusnya ialah pasal shutter speed. Shutter speed ialah berapa lama sensor tu terdedah dengan cahaya. So dia dikira dalam unit saat. Maknanya dia start daripada konon 60 saat, 30 saat, 1 saat, ada ke 1 saat, 6 saat, 1/8,000. Biasanya yang paling slow 60 saat, yang paling lama boleh jadi biasanya 1/8,000 saat. Makin laju kau punya shutter, so makin sekejap lah sensor kau terdedah kepada cahaya dan menyebabkan gambar tu jadi gelap. Okey, pasal shutter speed ni pula, lagi lama dia terdedah dengan cahaya, gambar kau akan jadi lebih blur. Bukan blur yang macam foreground dengan background tu. Dia blur, motion blur orang panggil. So maknanya setiap pergerakan, sebab dia lama terdedah dengan cahaya kan, so setiap pergerakan, setiap cahaya yang terpantul daripada subjek ke kamera tu akan ditangkap oleh sensor. So menyebabkan gambar tu jadi blur. Maknanya bila kau nak shoot something yang kau nak freezekan subjek tu, kau kena gunakan shutter yang lebih laju. Dan kalau kau nak shoot something yang tak freezekan subjek, maknanya kau tak kisah gambar tu blur ataupun ada moving. Biasanya orang guna untuk gambar panning, macam motocross macam tu. So macam MotoGP macam tu. So dia akan gunakan slow shutter speed. Okey, aperture pula ialah bukaan lens. So macam ni contohnya, aku ada lens 50 1.2 kat sini. 50 1.2 Nikon manual lens. So aku sekarang ada dekat f1.2. So kalau aku lagi naik, macam contohnya ni sekarang f4, tengok dia macam makin kecil. Dan lens ni boleh sampai f16, f16. So maknanya bukaan dia jadi lagi kecil lah. So lagi besar bukaan ni, lagi banyak cahaya yang boleh masuk dalam kamera, dan lagi kecil, lagi sikit lah. Asal kita tak nak biarkan lens kita sentiasa buka
paling besar sebab senang, lagi banyak cahaya masuk, so lagi senang lah kita nak shoot. Sebab bila makin besar bukaan ni, kita akan lagi banyak bokeh yang akan terhasil. Okay, bokeh ni ialah blurry background. Maknanya apa je subjek yang kita fokus je yang akan in focus, sharp, yang belakang lain dan depan akan blur. So kalau kita nak gambar yang semua sharp daripada depan sampailah ke belakang, daripada foreground sampailah ke background, kita kena gunakan f number yang agak kecil lah, macam contohnya 5.6, 8, 16. Contohnya macam kau nak shoot group photo, kau tak boleh pakai f yang kecil, contohnya f 1.2. Kau kena pakai f yang besar sikit, contohnya macam 5.6 dan ke atas, sebab kau nak pastikan semua layer group photo tu ada beberapa layer kan biasanya, so kau nak layer tu semua sharp daripada depan sampai ke belakang. Okey, aperture ni mungkin agak confusing sikit sebab bila nombor dia kecil, contohnya macam 1.2 ataupun f2, maknanya bukaan dia lagi besar. Kalau nombor dia besar macam f16, maknanya bukaan dia kecil. So dia terbalik lah, macam shutter speed dengan ISO. Sebab kalau macam ISO lagi besar nombor dia lagi terang, shutter speed lagi besar nombor dia lagi terang. Tapi macam kalau aperture lagi besar nombor dia, gambar kau akan jadi lagi gelap. Mana cara nak guna benda ni semua dalam wedding fotografi tu utamanya? Okay, bila kau shoot wedding, bermula sekali yang kau kena tahu ialah apa yang kau nak, apa yang kau cuba buat. Okay, contohnya macam bila kau ambil gambar, kau nak depan je, kau nak subjek yang kau fokus je in focus, kau nak yang belakang dia blur. Contohnya sebab kau shoot portrait contohnya, so kau kena turunkan aperture number kau, contohnya 1.2, 1.4, 1.8, f2, nombor yang kecil. So bila kau buat macam tu, gambar kau akan jadi terang. So bila gambar tu terang, maknanya kau kena compensate dengan ISO atau dengan shutter speed. So mungkin kau compensate dengan ISO, so kau turunkan ISO kau supaya gambar kau jadi balance. Lagi satu contoh, mungkin kau nak ambil gambar macam dekat dance floor. So dekat dance floor cantik kalau kau pakai slow shutter untuk nampak movement. So kau slowkan shutter kau. Kau slowkan shutter kau menyebabkan gambar tu jadi lebih terang. So bila gambar tu terang, kau kena compensate dengan turunkan ISO atau naikkan f number tu supaya gambar tu exposure value dia betul, tapi kau dapat effect movement tu lah. Okey, contohnya kat sini kita ada gambar dinosaur ni. Okey, untuk tahu exposure kita betul atau tak, kita boleh tengok meter kat sini. So maknanya kita boleh naikkan ISO kita. Okey, kalau kita tengok, kalau kita naikkan ISO, kita punya metering akan betul. So kita belakangkan sikit. Dan sebab aperture aku kat sini dah 1.8, so dah tak boleh turun lagi. So mungkin aku boleh slowkan shutter sikit. So kalau aku slowkan shutter, aku punya meter pun akan naik juga. So maknanya gambar tu akan jadi terang lah. So kalau aku ambil gambar ini, yang tepi-tepi ni akan semua blur. So kalau aku nak gambar kat sini semua sharp, daripada kiri sampai ke kanan ni semua sharp, sebab ni ada layer tau. So aku naikkan aperture. So kalau kau perasan, bila aku naikkan aperture, gambar tu akan jadi lebih gelap. So untuk aku compensate, aku ada pilihan, sama ada aku nak turunkan aperture, aku nak turunkan shutter speed, so meter ni akan betul juga, ataupun lagi satu, aku naikkan aperture. So bila aku naik aperture sampai 25,600, meter aku jadi betul ni. Tapi bila aku ambil gambar, semua sharp, daripada tepi ni, daripada depan sampai ke belakang, semua hampir sharp lah. Lebih sharp daripada yang tadi tu. Tapi kalau kau perasan, bila aku naikkan aperture, bila aku naikkan ISO, gambar aku akan jadi sangat-sangat grainy. Contohnya kalau ni ISO tinggi.
To shoot wedding tu, apa yang aku buat ialah aku cuma adjust ISO je. So biasanya aku shoot wide open, taklah wide sangat, maybe 1.8 atau f2. Lepas tu shutter pula aku setkan ke 250, sebab aku rasa 250 untuk wedding, sebab aku bukannya shoot benda yang sangat laju pun. Aku shoot orang berjalan, aku shoot bergerak-bergerak sikit je. So aku rasa 250 macam dah cukup-cukup lah. So aku setkan aku punya aperture wide open, aku setkan shutter speed aku 250, dan bila gambar tu gelap aku cuma naikkan ISO atau turunkan ISO. So aku tak perlu ubah banyak-banyak benda. Aku tak perlu ubah shutter lah, aku tak perlu ubah aperture, aku tak perlu ubah benda-benda lain. Aku cuma ubah ISO je supaya senang. So bila aku shoot, aku tengok oh gambar ni gelap, okay, aku simply naikkan ISO. Kalau gambar tu terang, aku turunkan ISO. Aku cakap tadi, melainkan kau ada certain benda yang kau nak buat. Contohnya kau nak ambil group photo ke, kau nak shoot portrait dengan landscape ke, kau nak shoot light trail ke, kau nak shoot apa nama dia, dance floor ke, benda-benda macam tu, atau apa benda yang kau nak buat. Okay, sampai di sini saja. Jumpa lagi untuk next tutorial. Okay, aku akan cuba lagi banyak kongsi pasal asas fotografi di video-video kemudian. Okay, terima kasih. Silalah subscribe.